Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baik, untuk video kali ini saya akan terangkan tentang chapter 8, iaitu simple linear regression. Okey, simple linear regression. Di dalamnya mengandungi 4 subtopik utama. Okey. Kemudian ada satu lagi subtopik dalam topik 8.3 lah. Okey. So kita akan tengok satu demi satu. Okey, pertama sekali kita nak tengok basic konsep. Okey. So apakah linear regression? Linear ni semua kita tahulah. Linear ni adalah apabila kita ada satu garisan kita lurus, linear. Okey, satu garis lurus. Okey, regression pula apakah dia? Regression ni adalah relationship between two variable. Okay, so bila jadi linear regression, dia akan jadi study on a linear relationship between two variable. Okay, so this is done by fitting a linear equation to the observed data. Okay, so kita ada data tu nanti kita akan kira. Lepas kita dah kira, kita akan modelkan satu linear equation. Okay, so the linear equation is then used to predict value for the data. Okay, contohnya kalau kita ada data tentang contohnya tentang pasti inilah biasanya bila kita dah ada data ni memberikan kita satu equation, y sama dengan 7x negatif 7x tambah 1 contohnya. Katalah bawah ni adalah year, tahun. Jadi kalau kita nak predict, kita boleh predict untuk tahun yang belum kita kira dalam data ni. Contohnya ini sampai tahun 2000. Kita boleh predict untuk tahun 2020 contohnya. Okey, jadi kita tinggal masukkan nilai ke dalam X tu lah. Okey, kita boleh predict data juga. So, in a simple linear relationship, only two variable involved. Okey, untuk simple linear relationship ada dua variable sahaja. Okey. Okey, kita ada dekat sini. X sama dengan independent variable dan Y adalah dependent variable. Ini memang common lah dua perkara ni. Selalu memang diketahui umum. X adalah independent dan Y adalah dependent. Okey, contoh dekat sini. Kita ada case study. Ada pakar pemakanan. Dia study tentang weight loss program penurunan berat badan. Ada untuk mengetahui adakah apakah dengan pengurangan pengambilan karbohidrat boleh membantu menurunkan berat badan seseorang. Okey, so bila dia nak kaji, dia mesti ada dua variable. Yang pertama X, karbohidrat intake, dan Y adalah weight. Okey. Contoh yang kedua, ada seorang peniaga nak tahu adakah dengan meningkatkan kos packaging dia punya produk akan memberi kesan kepada penjualan. Jadi X adalah kos dan Y adalah penjualan. Okey, dia nak kajilah. Okey, kita pergi kepada 8.1 graphical method. Ni pendek je, kita just nak ajar awak macam mana nak lukis gambar, nak plot. Okey, daripada data saja. So biasanya kita akan guna scatter plot lah. Plot biasa, essentially a plot between a pair of value X dengan Y. The purpose of constructing the plot is to examine the relationship between two variable. So ni kita punya title kita kat sini lah, X dengan Y kita. So ni dia punya data dia. Okey, datanya kalau tengok sini contohnya dia memanjang ke tepi lah. Okey. So, scatter plot figure A and B shows the existence of positive and negative relationship. Dan manakala C menunjukkan tiada relationship. Okey, macam mana kita tengok? Okey, gambar A, dia kata positive linear relationship. Macam mana kita boleh katakan macam itu adalah apabila kita lihat kita punya gambar ni, dia menaik. Maksudnya dia ada positif menaik. Lepas tu kalau kita try untuk drawkan satu line. Okey, drawkan satu line. Kita dapat lihat bahawa kita punya plotting tu masuk ke dalam kita punya line tu lah. Nampaknya ada linear relationship macam tu. Okey. Okey, untuk gambar B, ni negatif pula. Mesti awak pun terus faham kan, dia punya gambar tu menurun. Lepas tu bentuknya
menegak. Okey, jadinya dia akan jadi macam inilah. Okay, kalau kita buat satu garisan, kita nampak dia boleh jadi gambarnya macam gini. Nampak ada dia punya pattern tu nampak menurun dan lurus. Okey, kalau C, gambar jasi, kita pun jelas kat sini, clear. Tak ada mana-mana pattern menaik ataupun menurun dan dia punya plotting berterabur. So, tiada relationship between X dan Y. Okey. So, ni contoh. Kita ada contoh A. Ni adalah apa ni? Baca sikit. BMX dirt bike racing, jumping high or getting air depends on many factor. Okey. Kes ni adalah berkisahkan tentang ada basikal. So basikal tu ada jenis A, B sampai jenis J. Yang mana basikal itu A tu beratnya 19 dan dia boleh melompat. Melompat ke macam bila kita naik basikal tu kan, bila dekat kawasan yang ada macam berbukit-bukit tu, dia boleh melonjak 10.35 inci. Okey. Dan B, berat basikal tu adalah 19.5. Dia boleh ketinggian dia boleh pergi adalah 10.3 dan seterusnya. Soalannya, construct scatter diagram for this data. Lepas tu dia tanya, does the scatter diagram exhibit a linear relationship between weight and height of the BMX dirt bike? Okey. So gambarnya dah ada dah. Okey, kita buat macam ini. Okey, perhatikan dia punya paksi X dan paksi Y. Untuk kes ni, kalau awak perhatikan nilai yang paling minimum kita bermula dengan 9.6 untuk Y dan 19 untuk X. Okey, tak ada masalah Kalau ikutkan kat sini awak kena buat dot lah. Okey, dot sebab awak tak bermula daripada 0. Okey, kemudian kita plot. Bila dah plot, kita nampak dia punya patternnya, nampak ada pattern, iaitu patternnya menurun macam ini. Okey, bermakna sekarang dia punya, bila dia tanya does the scatter diagram exhibit a linear relationship, jawapannya yes lah. Yes, scatter diagram exhibit a linear relationship. Dimension pula kat sini sifatnya menurun, negatif. Okey, tapi jawapannya inilah yes, ada linear relationship. Okey, cuba fahamkan. Okey, untuk example B, muka surat 150, kita ada dekat sini adalah carta dos yang disediakan oleh company drug. Okey, ini yang baik yang untuk perubatan. Yang untuk ubat yang namanya ini. So ubat ini kita ada beratnya dan dosage-nya lah. Okey, X ni adalah berat dalam pound dan juga dosage-nya dalam mg. So kalau tengok kat sini, soalannya ada dua, construct scatter diagram for data weight dengan usual dosage. Okay, dos tu ada dua jenis, sama ada dos yang biasa ataupun dos yang maksimum. Dan yang kedua, construct scatter diagram for data weight dengan maximum dosage on the same axis. Okey, lepas tu dia tanya adakah membentuk linear relationship. Okey, kita try buat. Okey, awak ada dia punya apa ni kan? Apa ni katanya? Kertas graf lah, macam kertas graf. So macam biasa kita akan plotkan lah. Kita akan plotkan dia punya paksi. Okey, saya kecilkan sikit supaya kita nampak semua ni. Okey, saya akan buat paksi dia dulu. Okey, paksi X dan paksi Y. Kemudian kalau kita perhatikan kita punya data, untuk X, kita buat yang usual dosage dulu kat sini dulu. Untuk yang usual punya dosage, kita perhatikan dekat sini nilai yang paling rendah adalah untuk weight dulu. Untuk X paling rendah adalah 88. Jadi kita akan mula dekat sini. Saya buat sini 80. Okey, sini saya buat 80. Okey. Kemudian saya akan buat
sengkang beberapa kotak lah. Awak pun boleh bajet sendiri. Okey, katalah sampai sini 90, sini 100, beza 20. Okey. Okey, siap untuk paksi X. So, untuk paksi Y, kita lihat dia punya minimum value adalah 40. Jadi, saya akan mula dengan 40. Okey, katalah dekat sini, saya mula dengan 40. Okey, lepas tu saya nak selang 2 kotak juga. Selang sini 50, sini 60. Okey, dan seterusnya. Okey, saya dah siapkan dia punya paksi Y. Jadi sekarang kita dah boleh mula plot lah. Saya buat untuk usual dose dulu. So, senang je. Saya rasa semua orang tengok pun tahu macam nak buat. Saya tunjuk untuk usual sahaja. So, weight-nya 88. Okey, sini 90, jadi 88 dekat sini. Dan value-nya ada 40. Okey, kita nak buat macam mana ni? Okey, kat sini 88, 40, kemudian 99, 45. Okey, kat sini 99, 45, kemudian 110, 50. Okey, dekat sini. Kemudian 121, 55 dan kita akan plot sampai habis 198 sampai 90. Okey, so yang warna hijau ni saya dah siap plot untuk usual dosage lah. Okey, yang warna hijau ni adalah untuk usual dosage. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua dia tanya construct scatter diagram untuk weight dengan maximum dosage pula dalam same axis. Jadinya kita akan buat juga benda yang sama. Katakanlah saya gunakan warna merah. Okey, kita guna warna biru lah. Okey, untuk yang maximum dosage. Okey, jadinya kita akan plot satu-satu lagi lah. 88, 66. Okey, jadinya kalau kita ada apa tu? Dia punya nilainya kita boleh tandakan di dekat mana? 88 nilainya 66. Okey, 66 ada kat sini. Okey, kemudian seterusnya 99 nilainya 75. Okey, kat mana? Kita akan tandakan 75. Sini 70, tengah sini 75. Lepas tu kalau kita ada 110, nilainya adalah 83. Okey, dan seterusnya. Okey, so saya dah siap plot jadi macam ini. So, untuk menjawab dia punya soalan yang last kali ni, adakah scatter diagram membentuk linear relationship untuk weight dengan usual dengan weight dengan maximum? Jawapannya yes lah. Okey, yes. Okey, kita tuliskan dekat sini. Yes. Scatter diagram ICB saya mention positif lah kat situ.
jawapannya. Senang je kan, ni plotting saja. So kalau exam diberi macam ini, kita just ikutlah dia punya datanya satu demi satu. Okey, subtopik seterusnya 8.2, correlation of coefficient. So correlation of coefficient ni adalah satu langkah yang mana kita gunakan untuk memberikan satu nilai yang lebih tepat berbanding melukis graf sahaja. Jadinya correlation ni kita akan kira bukannya sekadar lukis graf lepas tu terus bagi conclusion, tapi kita kira dapatkan satu nilai dan baru kita decide dia punya kekuatan untuk dia punya relationship tu, sama ada dia sangat ada relationship ataupun tidak. So, correlation measure the strength of the linear relationship between two variable. Okay, one numerical measure is the Pearson product moment correlation coefficient, iaitu kita pakai inilah, kita simbolnya adalah R. Jadinya R adalah sama dengan SXY dibahagikan dengan SXX didarabkan dengan SYY dalam square root. Okay, so dia ada dia punya formula dia. Apakah SS apa semua tu? S yang besar ni sebenarnya merujuk kepada sum XY, sum XX dan sum YY. Tapi dia tak semudah tambah sahaja, dia ada dia punya formulanya. So formula untuk SXX seperti yang tertera di sini. Formulanya adalah summation kan X kuasakan dengan 2, X dikuasakan dengan 2, kemudian disumkan, kemudian ditolakkan dengan dalam bracket X ditambahkan semua sekali dan dikuasa 2 kan, dan dibahagikan dengan N. Okay, so kalau diperhatikan dekat sini, jangan keliru tentang X nak kuasa 2 dulu ke nak ditambahkan dulu. Jadi awak tengok bracketnya lah. Kalau macam yang di depan ni dia tak ada bracket, maknanya X kena kuasa 2 dulu baru ditambahkan semua sekali. Tapi yang kalau yang kedua di sini dia punya X ni dalam bracket, maksudnya kita kena tambahkan dulu semua X, kemudian baru dikuasakan dengan 2 dan dibahagikan dengan N. Kemudian SXY formulanya adalah summation kan X darab Y, maknanya X kena darabkan dengan Y, lepas tu disummation kan, kemudian diminuskan dengan ada dua bracket, sumkan X dan sumkan Y didarab dan dibahagikan dengan N. Untuk SYY formulanya adalah summation kan Y kuasa 2. Okay, Y kena dikuasakan dengan 2, lepas tu ditambah semua, lepas tu diminuskan dengan bracket, ditambahkan semua Y, kemudian dikuasa 2 dan dibahagikan dengan N. Okay, so nampak je macam renyah, tapi bila ada awak dah buat dalam satu box kemas, so tinggal masuk dalam formula sajalah. Senang je sebenarnya. Okay, properties untuk R tu tadi ada cerita dia lah, sebab tadi kita nak cakap R tu akan beri makna untuk kekuatan, betapa kuatnya relationship tu, ataupun tak ada relationship langsung. Okay, properties untuk R ni akan nilainya adalah berada antara negatif 1 sampai 1, paling kecil negatif 1, paling besar 1. So nombor 2, value R, kalau R tu kira dapat tepat-tepat 1 ataupun tepat-tepat negatif 1. Bila tepat 1, maksudnya dia adalah perfect positive linear, dan kalau tepat negatif 1, dia adalah perfect negative linear. Okay, nombor 3, kalau close to 1, dekat-dekat dengan 1, 0.99, maksudnya dia adalah strong positive, dan kalau close to negatif 1, dia adalah strong negative. Nombor 3, kalau value R tu close dengan 0.5, contohnya 0.6, 0.48, dia adalah weak positive. Kalau dia berdekatan dengan negatif 0.5, dia adalah weak negative. Yang atas tadi weak positive. Okay. Nombor 5, kalau tepat-tepat kosong, maksudnya dia punya relationship no relationship, tak ada kaitan langsung. Okay, so macam mana kita nak buat ni semua? Mudah je. Kita akan bina satu table. Dalam table ni dia ada 5 major column. Okay, dia punya 5 major column tu, ini tajuk dia. Kita ada yang pertama X, yang kedua Y, yang ketiga X didarabkan dengan Y,
Yang keempat, X dikuasakan dengan 2. Dan yang kelima, Y dikuasakan dengan 2. Okey, dan bawah tambah row bawah sekali untuk summation. Okey, macam rupa ni lah. Okey, macam ni. Okey, ada 5 kolom, X, Y, X square dan Y square. Lepas tu bawah sekali di summationkan semua sekali. Okey, kita tengok contoh example C. Okey, example C ni adalah tentang, baca data dia tentang circumference in feet and height in feet of trees in certain forest reserve. So circumference ni tu dia punya apa tu, ukur lilit dia tu. Kita punya, kalau kita peluk dia, peluk pokok tu, berapa dia punya panjang, sepemeluk kalau Melayu kata. Itu sebagai X dan ketinggian sebagai Y. Maknanya kalau kita, kalau ukur lilitnya besar, pokoknya boleh jadi tinggi lah. Kalau kita peluk dia sikit je, okey, dia punya ukur lilitnya rendah, pokoknya mungkin kecil lah. Okey, so mungkin, okey, kita kena tengok dia punya kiraan dia dekat sini. Okey, soalannya calculate the value of correlation coefficient R. Okey, soalannya cari R dan interpret the result. So stepnya, first kena buat box. Okey, box ni dah ada nilai. Okey, box ni adalah yang pertama X, sini X, lepas tu Y. Okey, X dengan Y ni kita akan tiru daripada kita punya kotak lah. Cuma kotak asal dia memanjang ke tepi. Kotak yang kita dah baru buat ni, kita kena turunkan dia ke bawah. Okey, ketinggian pun turun ke bawah. Copy paste sama, copy 21, 33.5 dan seterusnya. Okey, kotak yang ketiga hingga kotak yang kelima ni awak dah kena mula kira. Okey, kotak yang ini nilainya adalah X didarabkan dengan Y. Jadi 18 kena darabkan dengan 21, dapat 37.8. Dan seterusnya sampai bawah. Okey, kotak yang keempat, kolom yang keempat, tajuknya adalah X square. X square maknanya X yang ada dekat sini awak kena square kan. 1.8 kena kuasa 2. Dan seterusnya sampai bawah. Dan kolom yang ketiga, yang terakhir, Y kuasa 2. Y kuasa 2 adalah Y kat sini 21 kuasa 2 dapat 441 sampai habis. Okey. Kemudian tambahkan satu row dan di summationkan semua sekali. Okey, bila dah siap box ni, kita dah boleh mula cari 3S. SXS. Sorry, susah nak sebut. 3S ni kena carilah. Kita bermula dengan XX dulu. SXX ada formula kat sini. Okey. So, formulanya kata sum X square. Sum X square kita akan ambil di kolom yang keempat, diminuskan dengan sum X. Sum X di kolom yang pertama kuasa 2. 48.7 kena kuasa 2 dan dibahagikan dengan bilangan data. Data kita ada 10. Jadi kira dapat 127.141. Untuk X, Y, okey, formulanya adalah summation XY. Summation XY di kolom yang ketiga diminuskan dengan, okey, belah atas ni adalah sum X, okey, kolom 1 didarabkan dengan sum Y kolom 2 dibahagikan dengan bilangan data. So kita dapat dia punya nilai 681.26. Okey, dan SYY, summation Y square. Summation Y square kita ambil kolom kelima, diminuskan dengan sum Y. Sum Y 451 kolom 2 dikuasakan dengan 2 dan dibagikan dengan bilangan data. So kita dapat 4826.76. So dapat je 3S, kita akan masukkan ke dalam formula R. Okey, formula R kita dapat 0.869. Okey, so tadi dia tanya interpretnya apa. 0.869 boleh dikatakan sebagai dekat dengan 1 lah. Okey, so kita katakan dia adalah strong positive linear relationship. Okey. So, untuk ni saya nak bagi tahu awak sebenarnya chapter ni dia sangat mudah sebab dia ni yang penting awak kira gunakan kalkulator dengan betul.
Okey. Dapat nilai, terus masuk calculate, masuk dalam formula. Formula akan diberi, kalau final exam akan diberi, kalau test pun akan diberi dia punya formula itu. Kita tak expect student hafal lah. Okey. Okey, untuk example D, daun. Okey, kita ada apa ni? Relationship between umur, antara umur dengan net worth. Maksudnya dia punya kekayaan dia lah untuk orang-orang kaya di Malaysia. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang mungkin terkaya di Malaysia ni. Umurnya 73, hartanya 16 bilion. Umurnya 65, hartanya 26 bilion dan sebagainya. So dia nak tahu ada hubung kait ke, kalau ada umur tu ada hubung kait tak dengan kekayaan. Jadi dia tanya apakah value R dan interpret. Okey, dekat sini saya dah kirakan untuk awak dia punya nilai dia. Okey, sampai summation. So sekarang kita just perlu cari 3S dan juga cari nilai R. Okey, untuk SXX, okey, kita nak jawab sekarang. Form apa yang perlu kita ambil dalam box kita di atas adalah okey, sum X square. Okey, sum X square adalah 3, 4, 2, 2, 7. 3, 4, 2, 2, 7. Diminuskan dengan okey, sum X di kolom 1, 519 kuasa 2 dibahagikan dengan 8. Okey, kira kita dapat dia punya nilai adalah 556.875. Okey. Untuk SXY, okey, apa yang kita akan kira adalah sum XY ada yang dekat tengah, 13363.6, 13363.6 diminuskan dengan okey, sum X kolom 1, 519. okey, sum Y 208.1 dibahagikan dengan N. N kita adalah 8. Jadi kita dapat dia punya nilai adalah sama dengan negatif 136.88. Okey. Okey, untuk sum YY kita dapat kat sini. Okey, sum Y square adalah 64, yang ujung sekali, 6495.41 diminuskan dengan sum Y ada kat situ 208.1 kuasa 2 dibahagikan dengan 8. Okey, tekan kalkulator, kita dapat nilai 1082 point 2 berapa ni? 209. Okey. So kemudian kita akan masukkan nilai 3S tu ke dalam kita punya R. So kita dapat SXY, kita dapat yang negatif ni. Dibahagikan dengan dalam square rootnya besar 556.875 didarabkan dengan 1082.209. Okey, kira kita dapat negatif 0.176. Okey, kita dapat negatif 0.176. Okey, so kalau ikutkan kat sini nilainya rendah, kecil, kita boleh katakan nak katakan tiada relationship terus,
Bukan, tapi dia ada weak lah. Okey, kita punya answernya adalah weak negative linear relationship. Okey. Okey, untuk example E, ini adalah case tentang apa ni? Number of absence and final grade untuk 7 pelajar. Maknanya dia nak check untuk 7 pelajar. Kalau dia absent 5 kali, dia dapat final exam markah berapa. Macam tu lah. Dia punya final grade dia dapat berapa. Okey, contohnya Alan, dia dah absent 6 kali tapi final grade ni bagus, 82. Benny 2 kali absent saja, final grade nya 86 dan seterusnya lah. Okey, soalannya cari R dan interpret the result. So, ini kita punya box macam biasa. So, kita akan masukkan kita punya data untuk X dululah. Okey, so untuk X, saya nak type kat sini. Okey, kat sini adalah 6. Dua 15 9 12 5 dan juga 8. Okey. Okey, untuk Y kita ada dekat sini 82 86 43 74 58 90 dan 78. Okey, kemaskan sikit. Okey, so kita akan mula mengisi untuk XY, X square dan juga Y square. So kira yang XY dulu. Okey, 6 darab 82 kita akan dapat nilai 492. 2 darab 86 dapat 172 dan kita akan kira sampai bawah. Okey, so kita dah lengkap untuk XY. Kemudian kita akan cari untuk X square pula. So untuk X square, kalau 6 dikuasakan dengan 32 dengan 2, kita dapat 36. 2 kuasa 2 dapat 4. 15 dikuasakan dengan 2, kita dapat 225 dan seterusnya. Okey, saya dah lengkapkan untuk X square. Kita cari untuk Y square pula. 82 dikuasakan dengan 2, kita akan dapat nilai 6724. 86 dikuasakan dengan 2 dapat 7396. Okey, dan seterusnya kita akan carilah juga. Okey, so kita dah completekan box yang untuk 5 kolom. Cuma tinggal satu lagi untuk dia punya total summation dia dekat sini. So untuk sum X, kita akan kita dapat nilainya. Oh, tak apa, saya tak tulis dia punya nilainya, saya typekan saja. Okey, sum X kita dapat 57. Sum Y, okey, sum Y kita dapat 511. Sum XY kita dapat 3745. Sum X square dapat 579 dan sum Y square dapat 38993. Okey, so dapat je semua nilai ni, kita boleh cari 3S lah. Okey, so untuk cari 3S, saya nak student try kira sendiri. Saya bagi 3 nilainya. Okey, untuk SXX kita dapat dia punya nilai adalah 114.86. Untuk XY kita dapat dia punya nilainya negatif 416. Untuk SYY kita dapat nilai 1690. So cari R berapa?
Dan conclusion akhirnya awak akan dapat dia punya jawapan strong negatif. Linear. Okay, so cuba try dapatkan R. Dapat tak strong negative linear relationship? Okay, selamat mencuba. Okay, dan untuk example yang terakhir untuk topik ini, subtopik ni adalah example F. Ada nilai juga. Nampaknya nilainya lebih mudah, nampak nilainya kecil, jadi nak kira pun tak banyak lah. Okay, 1 kuasa 2 senang je, boleh terus congak lah. Okay, so saya just nak bagi jawapan sahaja untuk example F ni. Answernya saya nak bagi nilai R. R-nya awak akan dapat 0.97. Okey, cuba binakan dia punya kotak dan dapatkan nilai R. Okey, selamat mencuba. Okey, kita berada di muka surat 156. So, dalam ni kita ada topik 8.3, Simple Linear Regression Equation. So, dekat sini sekarang, okey, ini yang kita nak buat. Okey, kita nak dapatkan bila kita dah berjaya plot, kita dah tahu sifatnya strong ataupun weak ataupun perfect, kita nak check apakah equationnya. Okey, apakah equation yang boleh terbentuk daripada plotting yang kita dah buat tadi. Okey, so kita tengok dekat sini, dia adalah mathematical equation that can be used to predict the values of one dependent variable from known values of an independent variable. So this equation represent a straight line. So it is in the form y equal to beta naught tambah beta 1x. Okay, yang mana beta 1 adalah slope dan beta naught adalah y-intercept. Okay, kalau dilihat di sini, sebenarnya dia macam fungsi linear biasa je. Okay, y sama dengan mx tambah c. mx tambah c. Cumanya keadaannya dia tulis terbalik. Dia tulis y sama dengan c tambah 5 tambah mx. Okey, yang mana c ni adalah seerti dengan beta naught dan m kat sini adalah seerti dengan beta 1. Okey, alright. Dia punya basic simple linear regression yang ini sebenarnya. Okey, yang asal-asal formulanya dia ada error kat belakang tu, tambahkan dengan error. Okey, tapi selepas kita dah kemaskan, formulanya akan jadi yang ini. Ni yang paling latest punya equation statistik yang kita akan guna pakai lah. Okey, so formulanya adalah y hat, ada hat kat situ, y hat equal to beta hat naught tambah beta hat 1x. Okey, tapi sama, beta naught ni, beta hat naught adalah sama dengan c dan beta hat 1 adalah sama dengan m. Okey, kecerunan. Okey, saya tak nak cakap lebih panjang tentang dia punya model assumption kat situ. Kita nak terus pergi ke 8.3.1 least square method. Okey, kat sini pun saya ada tulis lagi sekali. Dia punya cara penulisan itu seakan sama je, cuma ni kita dalam statistik dia ada ubah suai dalam segi penulisannya lah. Okey, so sekarang ini yang kita nak, bina. Okey, kita nak binakan ini. So yang mana nak tak nampak pula. Okey, yang kita nak yang ini kan, kita warnakan sikit. Kita suka yang ini, kita nak cari yang ni. Okey, okey. Untuk membuat dia punya membina dia punya formula ini, kita gunakan least square method untuk cari dia punya formula beta naught 1 dan beta naught beta hat naught dan beta hat 1. Okey, so kat sini pun ada cara-caranya. Dia ada gunakan partial derivative, dia gunakan normal equation lah, bla bla bla, dan akhir sekali kita dapat formulanya yang ni. Okey, okey, untuk c tu iaitu beta hat naught, ini adalah formula dia. Okey, kita akan guna yang belakang ni. Ni formulanya. Dan untuk kecerunan beta hat 1, ini adalah formula dia. Okey,
Jangan takut dengan formula ni. Kalau awak tengok, sebenarnya semua nilai ni awak dah cari dekat awak punya contoh sebelum ni. SXY dah cari dekat sebelum ni. SXX pun dah ada nilainya, tinggal masukkan sahaja. Dapat je nilai beta 1, boleh masukkan dekat formula yang atas ni pula. Summation Y dah ada dalam box kiraan. N pun mestilah kita tahu bilangan data kita berapa. Okey, tolakkan dengan beta hat 1 ni baru dapat tadi. Dan darabkan dengan sum X bahagikan dengan N. Okey. So, saya ada satu summary. Okey, summary muka surat 158. Ni penuh dengan formula. Bermula dengan formula R, 3S. Dan juga ini basic simple ni kita tak guna Ni tak guna, kita guna yang bawah sekali ni. Ni dia. Okey, beta 0 dan juga beta 1. Ni formula dia. Okey, tak perlu hafal, formulanya semua akan diberi. Okey, kita tengok example G. Okey, example G ni adalah sambungan daripada example C. Cuba awak tengok balik awak punya example C tadi. Okey, dalam example C tadi kita ada kes tentang pokok. Yang mana dalam kes pokok tu kita dah dapat 3S. Okey, dah dapat 3S. Lepas tu kita keluarkan lagi dua maklumat kat sini yang diperlukan untuk kiraan, iaitu sum Y dan sum X dan juga N. Okey. Lepas tu soalannya dia tanya cari slope, cari kecerunan dan cari intercept. Cari M dan cari C lah. So beta 1. Okey, ni adalah formula beta 1 tadi. Okey, formula untuk beta 1. Masukkan nilai yang dah ada, 681.26 bahagikan dengan SXS 127.141, dapat nilai. Kemudian nilai ini dimasukkan dalam formula untuk beta 0. Beta 0 kita tak guna, yang ni kita tak guna. Kita terus guna yang belakang yang ada sum-sum ni. Okey, masukkan kat situ. Dan kita dapat nilai 19. Okey, dapat je nilai 19 ni, kita dah boleh masukkan dalam kita punya equation lah. Okey, equation kita yang ni. Okey, so tajuk kita adalah Y hat sama dengan beta 0 hat tambah beta 1 hat X. So, masukkan nilai lah. Beta 0 sama dengan 19, beta 1 5.36. Okey. So, contohnya, kalau contoh ni tadi, dia katakan, dia ada kata kita boleh predict kan. Maknanya, katalah, kalau kita tanya dekat soalan kita, kita tambah soalan C. Okay. Kita nak tanya, what is, apa tu, okay, kita cakap, find Y if X equal to contohnya 29. Okay, so kita just masukkan je lah. Okay, cari Y hat kalau X 29. Jadi kita just masukkan kat sini 19 tambah 5.36. Okay, darabkan dengan 29. Nanti kita akan dapat nilainya lah. Maksudnya kalau pokok tu ukur lilitnya 29, nanti kita dapatlah dia punya ketinggiannya, anggarannya berapa. Okey. Okey, untuk example H. Okey, example H ni datang daripada example D. Saya copy balik. So, dalam example D tadi, kes kita adalah tentang kekayaan tu. Umur dan kekayaan tu. So, kita dah dapat nilai 3S. So, kita salin balik sum Y dan sum X dan juga N. Cari beta 1 dan beta 0. Masuk formula. So, kita dapat dia punya soalan A siap. Ni soalan A. 2 jawapan. Soalan B masukkan dalam equation regression line. Ini. Okey, dan juga soalan terakhir, cari net wealth of a 35 years old people of this model. Maksudnya kalau orang tu umurnya 35, berapa kekayaan dia. Jadi kita masukkan nilai 35 ke dalam X. Okey, kalau umur 35 mungkin duit dia ada 33.48 bilion. Okey. Okey, untuk example I, ini adalah daripada contoh example E, yang mana example E tadi adalah tentang
Example E tentang kehadiran pelajar yang ada Allen semua tadi tu. So bila kita dapat semua nilai ni, kita boleh cari beta 1 dan beta 0. So saya tuliskan dia punya jawapan dia dekat sini. Okey, kita dapat dia punya beta 1. Beta 1, selepas kita kira, kita dapat dia punya nilai adalah dapat negatif 3.62. Okey, dan juga beta 0 kita dapat nilainya adalah 102.48. Okey. So soalan B, cari regression line equation. Kita dapat y hat sama dengan 102.48 diminuskan dengan 3.62x. Okey. So soalan C, cari grade kalau student itu absent twice. Dia absent 2 kali. Okey, x sama dengan 2. So kita masukkan 2 ke dalam x dan awak akan dapat nilainya adalah 95.24. Okey. Okey, untuk example J pun sama daripada example F. So saya just bagi jawapan untuk C sahaja. Untuk C, selepas kita dah dapat dia punya equation, kita masukkan nilai x, kita dapat dia punya y hat adalah sama dengan 10.52. Okey, so yang lain-lain tu boleh try cari, dapat tak 10.52. Kalau sama, maknanya A dan B punya awak jawab betul. Okey, example K, ini saya ada tulis notes full exercise. Maksudnya example K ni dia punya soalannya lengkap daripada apa yang kita dah belajar pada permulaan chapter ni, iaitu mula-mula kita lukis graf. Okey, lepas dah lukis graf, kita bagi tahu secara conclusionnya ada relationship ke tidak. Soalan B dia tanya cari correlation, cari R, lepas tu dia suruh interpret. Tadi dah buat conclusion sikit, ada linear relationship ataupun tidak. Soalan B, interpret result, maksudnya bagi tahu kuat ke tak kuat, strong ataupun weak. Soalan C, cari kecerunan dan cari intercept. Kemudian yang D, bina equation line, dan juga E, cari prediction. Okey, jadinya langkah yang perlu kita buat ni lengkap daripada apa yang kita dah belajar di awal chapter ini sampai yang baru kita belajar. Okey, so soalannya adalah tentang umur pemandu dan bilangan aksiden yang pernah dia terlibat sepanjang tahun. Okey, jadinya sekarang ni untuk yang A, okey, dia punya solution. Okey, untuk yang A tak ada kaedah lah. Okey, mesti lukis graf. Okey, scatter graph lukis scatter graph. Lepas tu plot, lepas tu plotkan lah, plotkan dia punya number-number tu. Lepas tu kita kena bagi dia punya simple conclusion. Okey, untuk soalan B, okey, calculate correlation coefficient R, maksudnya kita kena bina table yang ada 5 kolom. Okey, kemudian kita akan cari 3S, kemudian kita akan cari R. Cari R. Okey. Okey. Kemudian lepas dah cari R, jangan lupa kita kena bagi tahu, okey, interpret. Okey, sama ada strong, weak, no relation. Okey, tertinggal satu kejap. Sama ada perfect atau strong atau weak atau no relation. Okey, nombor C. Okey, cari beta. Beta not. Beta 1 dulu. Cari beta 1. Lepas dah cari beta 1,
cari beta not. Okey. Lepas tu bina equationnya. Okey, iaitu equationnya tadi adalah y sama dengan beta not ditambahkan dengan beta 1 didarabkan dengan x. Okey. Kemudian last sekali barulah kita boleh cari E lah. Okey. If x, okey, masukkan x sama dengan 20 ke dalam equation D. Okey. So saya tak nak buat sekarang. Saya just akan bagi jawapan akhir sahaja. Okey, saya akan bagi beberapa jawapan. Okey, saya nak beri value R. Okey, so R kita akan dapat sama dengan negatif 0.61. Okey. Lepas tu kita cari beta 1. Beta 1 awak akan dapat jawapannya adalah negatif 0.17. Dan soalan yang terakhir sekali awak akan dapat jawapannya 2.413. Okey. So kalau dapat R betul, maksudnya 3R awak, 3S awak betul. Kalau beta 1 ni dapat nilai ni, awak punya jawapan akhir pun mesti dapat 2.413. Okey, selamat mencuba. Example K. Okey, sama juga untuk example L. Example L pun ada full exercise. Dekat sini adalah kes tentang 10 pelajar sebelum dan selepas pergi markah 10 pelajar sebelum dan selepas pergi ke muzium. So, adakah dia boleh meningkatkan dia punya interest kepada history, sejarah, subjek sejarah sekolah. Okey, ini markah sebelum dan markah selepas pergi muzium. So, dekat sini dia ada 5 soalan. Okey, daripada lukis graf, cari R, cari beta, cari line dan cari dia punya prediction. Okey, so tepi ni dah ada jawapan. Okey, saya nak student cuba. Okey, cuba untuk soalan ni selalu nilainya 20 markah lah. Dia full panjang. Tapi kalau buat satu demi satu, tak ada salah kira, insyaAllah awak akan dapat jawapan yang tepat. Okey. So dengan ni, dengan latihan ni, kita boleh katakan bahawa kita dah siap keseluruhan kursus untuk engineering statistik. Okey. So last nanti saya akan bagi beberapa test lah, termasuk untuk chapter ni pun ada dia punya testnya pada masa yang akan ditetapkan kemudian. So sebarang masalah jangan lupa boleh email kepada saya. Jangan malu, jangan segan. Saya rasa ramai yang malu sebab tak ramai yang cuba email untuk tanya soalan. Saya terbuka, sesiapa nak tanya boleh. Okey, jangan malu-malu, email je, nanti saya akan reply. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, ada sikit tambahan untuk muka surat 164 dalam nota. Okey, dalam muka surat 164 ni ada ajar pada kita macam mana nak gunakan calculator. Okey, jadinya sekarang saya gunakan contoh di example C dan G. Okey, so kita ada dekat sini nak gunakan calculator FX570MS. So ini adalah langkah-langkahnya. Tekan shift, mode 3 dan sebagainya. Tekan dan awak akan dapat dia punya jawapannya lah. Okey. Okey, selain tu kalau kita ada gunakan kalkulator FX570ES Plus, so muka surat 165 ni adalah dia punya kaedahnya, macam mana awak nak cari dia punya nilai. So kalau awak tengok kat sini, dia boleh confirmkan dekat kita dia punya nilai R, beta 1, beta 0 dan semua summation dalam kita punya table. Okey.
Okey, dah ada kata kat sini nilai-nilai ni mesti sama dengan manual calculation. Mesti sama dengan manual calculation lah. So gunakan calculator ni boleh gunakan untuk kita punya checking lah. Okey, so boleh gunakan. So sekian, terima kasih.